nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia dan Jentante Suara Rakyat. Bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Ramai orang tanya, siapa sebenarnya dalang? Siapa sebenarnya dalang yang telah memberi upah sebanyak 5 juta ringgit untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim atau siapa saja dalam musuh politik lah. Kita dengar-dengar risikan sebenarnya polis sudah siasat orang itu, dan polis sudah tahu pun polis sudah tahu pun siapa TikToker itu. Polis sudah tahu TikToker itu, dan polis memang sudah pun menyiasat TikToker itu. Yang kita tunggu sekarang ini adalah tindakan seterusnya daripada pihak polis. Tindakan seterusnya daripada pihak polis. Jadi identiti manusia walaun yang teruk ini bakal kita akan tahu nantilah. Saya pikir polis tidak akan simpan lama-lama perkara ini. Kalau sudah cukup bukti, sudah cukup syarat untuk didakwa, memang patut didakwa, kita tahulah nanti. Yang pasti identiti orang itu kita sudah ketahui sedikit sebanyak lah. Sedikit sebanyak kita sudah ketahui identiti orang itu. Okey. Sedikit sebanyak kita sudah tahu. Kita sudah tahu apa tu identiti lah. Yang pasti nombor satu, dia orang kaya. Betul-betul kaya. Terlalu kaya. Sampai dia sanggup bagi 5 juta untuk siapa saja yang berani lah. Tapi orang Malaysia jangan kamu jadi pendek akal, kerana tidak baik buat begitu, berdosa. Dan Malaysia ini bukan negara macam begitu. Kalau kamu mau pergi negara lain, bukan negara Malaysia tempat kamu. Jadi manusia yang kasih buat tawaran itu, TikToker itulah. Saya rasa bukan dia nak berniat sangat, sebab kecuali dia terlalu kaya lah. Kecuali dia terlalu kaya. Tapi itulah, kerana mulut badan binasa. Baru kepada muka. Apa kau rasa? Okey, jadi keduanya orang ini mesti mungkin cukup berani untuk sampai tawarkan itu. Seterusnya orang yang mesti betul-betul terdesak lah. Tapi tidak pasti apa yang dia terdesak sangat. Tidak pasti apa yang dia terdesak sangat. Kalau dia memang dia sendiri, TikTok itu sendiri yang buat begitu, saya pun tidak faham kenapa dia mau sangat buat begitu. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim pinjam dia duit 100 ringgit kah, tak bagi balik? Atau adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim buat satu yang kejam kepada dia? Kalau tiada, memang sukar untuk difahamlah kenapa. Mungkin kebencian telah memakan jiwa sampai segala-galanya tidak dapat difikir lagi kerana sudah terlalu benci. Manusia ni kalau sudah terlalu benci, apapun dia mau buat, apapun dia sanggup buat, dosa kah tidak dosa kah, dia hentam saja. Tapi yang ini bukan hanya setengah dosa tahu. Yang ini memang lebih teruk dari itu. Jadi
kita tunggu saja. Kita tunggu saja pengumuman dari PDRM. Kita tunggu saja tindakan daripada PDRM seterusnya. Saya benar yakin bahwa PDRM tak lama lagi akan tangkap manusia ini. Tidak lama lagi, memang tidak lama lagi, sekejap je lagi. Harap-harap tiada lagi lah walaun yang kepala apa pening yang berani buat macam begini. Jadi kita harap siapapun anda di Malaysia, sama ada pemimpin politik kah, orang biasa kah, bos-bos kah, kuli-kuli kah, jangan jadi gila-gila tiba-tiba ambil keputusan untuk buat benda-benda macam ni. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Aman Palestin sedia untuk melawan SPRM. Wow, berani no. Berani juga depa no nak lawan SPRM no. Ingat yang pegang sekarang kad sekarang kad inci S. Yang pegang sekarang kad bukan Aman Palestin tapi SPRM. Yang berkuasa bukan Aman Palestin tapi SPRM. Jadi saya pun tidak tahu kenapa Aman Palestin betul-betul berani untuk mau cuba lawan SPRM. Sampai Aman Palestin memberikan SPRM 3 hari saja untuk nyah beku akaun mereka. 3 hari saja. Jadi menjadi tanda tanya jugalah, kenapa mau cepat sangat? Kenapa mau cakap cepat sangat untuk nyah beku? Adakah mau cepat-cepat hantar kepada semua orang-orang yang sedang susah di Palestin, atau ada di sebaliknya? Saya pun tidak tahu, tidak pasti. Tapi yang pasti, yang kita tahu, Aman Palestin hanya beri SPRM 3 hari saja untuk beku akaun mereka. Jadi pada pendapat saya, Aman Palestin ni memang cukup berani lah, cukup berani untuk lawan SPRM. Tapi pada masa yang sama, saya juga ingin memberikan sokongan kepada SPRM supaya jangan tunduk kepada desakan-desakan yang tidak perlu. Kalau memang betul tidak ada kes di dalam Aman Palestin, okey, tak apa, cepat-cepatkanlah nyah bekukan akaun itu. Tapi kalau memang ada kes 2 tahun kasih beku pun tidak apa, sita habis terus pun tidak apa, anda kisah. Sebab itulah yang perlu. Itulah yang perlu, sebab orang bagi amanah untuk urus wang supaya boleh sampai kepada orang-orang yang memerlukan di Palestin, orang-orang yang susah, yang memerlukan bantuan di Palestin. Itu. Jadi kalau tidak sampai kepada mereka semua, ada penyelewengan, itu satu rompakan jelas. Itu satu mencuri yang jelas daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada hemat saya, tidak kiralah siapapun dalang di dalam kes ini perlu dibawa ke muka pengadilan supaya adil. Supaya adil kepada semua, salah tetap salah. Jadi tuan-tuan dan yang perempuan yang dihormati sekalian, bercakap pada sidang media semalam, Muhammad Rafiqi mendakwa perenggan ketiga dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh SPRM pada 23 November lalu adalah berniat jahat dan sengaja diterbitkan untuk membina perspektif negatif dalam kalangan orang ramai. Pihaknya juga mempersoalkan tindakan SPRM membekukan akaun badan bukan kerajaan NGO itu sehari selepas ia mengumumkan penyaluran wang untuk kempen bantuan musim sejuk dan ketika gencatan senjata diisytiharkan di Gaza. Bagaimanapun, wang derma sumbangan rakyat dan individu dikategori. Dia tanya, bagaimana wang derma sumbangan rakyat dan individu dikategorikan sebagai hasil aktiviti haram?
katanya. Jadi nanti jawab di mahkamah lah kalau perlu. Aman Palestin hari ini mengutus surat kepada Ketua Persujaya SPRM serta pengarah bahagian siasatan jenayah pengubahan wang haram dan memberi notis di bawah Seksyen 44-E untuk perintah pembekuan itu dibatalkan atau diubah. Aman Palestin memberi tempoh 3 hari saja untuk pembekuan akaun. Sekiranya gagal, tindakan perundangan sepatutnya dan sesuai manfaat akan diambil. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, memanglah mereka Aman Palestin memang sudah bersedia untuk melawan SPRM. Saya tidak rasa kalau SPRM akan takut dengan apa-apa ugutan kalau memang ada kes. Tetapi SPRM akan tetap untuk tegakkan kebenaran. SPRM buat begitu pun untuk memastikan rakyat tidak rugi. Rakyat tidak rugi wang mereka beri untuk derma tapi diseleweng. Itu kebaikan tau. Jadi rakyat jangan marah. Ini dibuat oleh SPRM untuk kebaikan rakyat juga. Apa-apapun kita tunggu keputusan demi keputusan yang seterusnya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru yang baru saja kita terima daripada sumber-sumber kita yang ada berkenaan dengan Sirul di Australia. Sirul yang telah didakwa dijatuhkan hukuman mati kerana dijatuhi hukuman kerana didapati bersalah oleh mahkamah kerana membunuh model dari Mongolia, Aulan Tuya Saribu. Jadi semua Malaysia pun mulai mengambil perhatian kepada berita inilah. Jadi kerana itu saya pun inginlah supaya dapat membawa kepada rakyat Malaysia perkembangan terkini, kerana ramai yang mahu supaya saya terus menyampaikan perkabaran tentang Sirul ini. Okey, terbaru. Setelah Sirul sebelum ini, dalam berita-berita sebelum ini, Sirul didesak supaya cepat-cepatlah dedahkanlah siapa dalang sebenar, supaya tidak ada lagi banyak sangkaan-sangkaan buruk kepada orang-orang yang tidak sepatutnya, supaya orang yang betul-betul bersalah dapat dihadapkan ke mahkamah, ke pengadilan, dan yang paling penting supaya Sirul sendiri dapat menyelamatkan nyawa dia sendirilah. Kalau dia dapat buktikan bahawa dia hanya kambing hitam, maka bagus untuk dia lah. Okey, jadi yang terbaru, baru saja sebentar tadi saya nampak satu tajuk berita yang cukup menggembirakan rakyat Malaysia. Kerana dengan tindakan ini, maka beliau tidak akan dapat lari ke mana-mana lagi. Bila sudah sampai masanya yang sesuai, beliau bolehlah dibawa balik ke Malaysia untuk menyatakan apa sebenarnya cerita. Jadi apa yang terbaru dengan Sirul ni, kita dapat berita bahawa Sirul sekarang telah dipasang dengan peranti pengesan yang saya fikir peranti ini bertujuan untuk mengesan pergerakan dia, di mana dia nak pergi, ke mana dia akan hilang kalau dia hilang. Bagus juga. Pertama, supaya dia tak lari. Kedua, untuk keselamatan dia juga. Manalah tahu selepas dalang-dalang yang sepatutnya dibawa ke muka pengadilan itu tahu bahawa dia masih hidup dengan sihat dan bakal untuk dedahkan, bakal buka mulut untuk mendedahkan semua keadaan yang sebenar, maka dia pun makin takut. Jadi dia pun hantarlah orang-orang yang jahat untuk buat yang tak baik dengan Sirul. Jadi kita dapat tahu kalau Sirul tiba-tiba diculik ke, hilang ke, ini baik. Ini sangat-sangat baik. Jadi ini satu tindakan yang amat
bijak daripada penguatkuasa, sama ada daripada Malaysia ataupun daripada Australia, supaya keselamatan Sirul dapat dijamin, supaya dia tidak ada dengan mudah-mudah saja orang boleh culik dia, rampas, ambil dia, jadi itu bagus. Okey, jadi perkembangan tentang Sirul kita akan terus laporkan dari masa ke semasa. Sekarang ini Sirul menjadi satu figura yang cukup mendapat perhatian di Sarentero, Malaysia, dan juga saya fikir seluruh dunia sedang mengikuti perkembangan ini. Pastinya keluarga mendiang Altantuya Saribu juga sangat gembira dengan perkembangan ini. Pastinya sangat gembira dengan tindakan-tindakan yang terus dijalankan tanpa putus asa, supaya orang yang betul-betul bertanggungjawab dapat dihadapkan ke mahkamah. Tahniah diucapkan kepada polis di Raja Malaysia yang menjalankan tugas dengan baik. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.